Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita dapat bersama pada pagi ini. Jadi terjun begitu ni tuan-tuan. Baiklah, untuk pengisian pada pagi ini sekadar untuk beberapa minit yang ada ini. Baiklah, kita berhayati bersama ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi. Ayat 103. Tak apa. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق الله العظيم. Itu saya akan cuba kupaskan daripada ayat 103 sehinggalah ayat 106 surah Al-Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Adakah kami nak ceritakan kepada kamu orang yang rugi dalam amalan dia? Tuan-tuan, maknanya macam mana sifat orang yang beramal tapi amalan dia tu rugi. Buat dah. Ya, tak buat tu lain cerita ni, hendak buat dah ni. Makna orang dah buat dah, amalan tu dah buat dah. Ya, dia dah buat dah amalan-amalan tu, tapi Allah Taala kata rugi amalan dia. Ya, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Adakah kami nak ceritakan? Katakanlah, hal nunabbi'ukum. Adakah kami nak ceritakan kepada kamu bil akhsarina a'mala, orang yang rugi amalan dia. Maknanya orang rugi amalan ni yang buat kerja tapi tidak ada hasilnya. Allah Ta'ala tak bagi pahala. Ya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang seterusnya, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ini tuan-tuan kena macam ni teruk. Ya, iaitu mereka yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sesat kerja-kerja mereka di dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, tetapi mereka menganggap ataupun mereka merasakan bahawa kerja mereka itu adalah yang paling baik. Ni tuan-tuan, makna Allah Ta'ala cerita pada kita, ya, kerja-kerja dia tu salah, amalan-amalan yang dia buat tu salah, tetapi dia merasakan inilah amalan aku yang paling betul. Ya, canang kau orang duk sebut orang bahawasanya inilah amalan aku yang terbaik, tetapi Allah Ta'ala kata kerja-kerja dia tu salah. Inilah orang yang paling rugi. Maknanya dia akan pertahankan kerja-kerja dia, pegangan-pegangan dia, ideologi dia dan sebagainya yang dia duk pegang itu, dia akan mengatakan inilah yang terbaik. Ya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasakan bahawa apa yang mereka buat itu adalah amalan yang paling baik. Ya, tuan, sebab itu kita kena semoklah, kena muhasabah. Ya, setiap amalan yang kita buat, ya,
kiralah di bulan Ramadan ke luar Ramadan ke, ya, amalan-amalan yang kita buat ini pastikan dia menepati dengan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mesti ikut dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti berdasarkan kepada dalil-dalil yang qat'i, ya, dalil-dalil yang sahih. Ya, kita nak buat amalan itu. Ya, kita nak berpegang dengan sesuatu, pastikan. Takut kita akan jadi manusia yang paling rugi di hari akhirat apabila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sifatkan di dalam surah Al-Furqan, ya, dalam surah Al-Furqan Allah Taala sifatkan amalan orang kafir macam mana. Wa qadimna ila amalin min fa qadimna min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami bentangkan kepada mereka amalan-amalan mereka yang telah mereka lakukan di atas dunia ini. Kemudian faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan dia seperti debu-debu yang berterbangan. Tak ada hasil. Orang kafir tuan-tuan maknanya dia buat kerja, ya, dia buat amalan, ada yang buat amalan dan sebagainya orang kafir, ya, tetapi bila dibalik kepada hari akhirat tidak ada hasil dia. Amalan-amalan dia bantu orang, dia buat sesuatu kepada manusia yang lain, dia bantu, ya. Dan syirik tu cerita lain lah. Yang syirik tu memang tidak ada, tapi amalan-amalan lain pun tidak ada tempat untuk bergantung kerana kesyirikan mereka tadi. Jadi Allah Ta'ala kata mereka akan ditunjukkan, ya, amalan-amalan mereka tu, jenis-jenis balasan pada mereka, kemudian dijadikan debu yang berterbangan. Itu amalan yang sia-sia. Sebab itu tuan-tuan, maknanya bila kita nak beramal, sebab itu Allah Subhanahu Ta'ala selalu sebut kepada kita allazina amanu wa amilus salihat, ataupun illa allazina amanu wa amilus salihat. Tak boleh lari. Ya, orang yang nak dapat amalan dia betul, ataupun nak dapat pembalasan dia, ataupun orang yang tak rugi, ya, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang betul-betul beriman kepada Allah Taala. Betul keimanan kita dengan Allah, yakin dengan Allah Taala, ya, Allah lah segala-galanya, tidak ada yang lain, kita pun tak ada ni. Kalau nak kira lah, ya, kalau nak kira yang betul-betul hakiki pun ni, kita pun bukan ada. Ya, kita ni manusia ni baina wa baina, ya, di antara ada dengan tidak ada. Kita pun, ya. Sebab itu bila kita yakin sungguh-sungguh dengan Allah Taala dan juga wa amilus solihat, beramal dengan amalan yang soleh, ya, insya-Allah Allah Taala akan memberi ganjaran yang terbaik untuk kita. Baik, oleh sebab itu maknanya kita sama kena yakin dengan Allah. Amalan apa yang kita buat, ya, di bulan puasa ke, di luar puasa ke, keyakinan dengan Allah Ta'ala, keikhlasan. Yakin itu maknanya ikhlas dengan Allah Ta'ala, khaufan aw tama'an. Dalam keadaan rasa takut pada Allah, dalam rasa tamak nak buat yang lebih, mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut macam tu, ya, orang yang rugi ni ialah allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, mereka yang sesat dalam kerja-kerja mereka di dalam kehidupan di dunia ini, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka menganggap, mereka mengira, ya, bahawasanya itu adalah amalan yang baik bagi mereka. Baik. Ulaika lahum ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ayat seterusnya Allah Taala kata mereka itu yang kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka, ya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka tadi ialah kufur dengan ayat-ayat Tuhan, ya, dengan tanda-tanda Allah Taala, wa liqa'ihi, dan juga kufur untuk berjumpa dengan Allah Taala. Jadi orang kafir ni ataupun orang yang macam tadi, mereka tak percaya dengan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, ya, ataupun tanda-tanda ayat Rabbihim. Ayat Rabbihim ni ayat-ayat Tuhan mereka, iaitu Al-Quran. Tak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, ya. Kita ayat ni tuan-tuan, saya selalu sebut, yang disebutkan ayat ni dalam Quran ni banyak ayat ni, maknanya tanda, ya, batu tanda, ataupun papan tanda. Tu ayat tu, papan tanda, ya. Allah Taala turunkan, bagikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 6,000 ayat lebih. Iaitu di antara papan tanda. Siapa yang lari daripada ayat-ayat tadi, maka dia akan menuju kepada simpang-simpang yang berbagai-bagai.
Tak ikut papan tanda tadi. Tak ikut ayat-ayat Tuhan tadi, yang kata 6,000 ayat lebih tu, akan larilah. Lari pergi ke mana tak tahu. Baik. Waliqaihi, dan juga tak percaya dengan bahawa nak jumpa dengan Allah Taala. Tak percaya nak jumpa dengan Allah pada di hari akhirat. Fahabitat a'maluhum, maka Allah Ta'ala kata kami akan menghapuskan amalan-amalan mereka. Allah Ta'ala kata kami akan hapuskan amalan-amalan mereka. Tak kira amalan dia tu, walau banyak mana pun amalan dia, kalau sekiranya tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, fahabitat a'maluhum, tidak dikira amalan mereka. Hapus begitu je. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan tidak kami tetapkan bagi mereka pada hari kiamat sebagai satu timbangan. Tuhan tak timbang amalan dia yang tadi. Buat amalan banyak mana pun, kalau sekiranya tak yakin dengan ayat Allah, tak yakin nak jumpa dengan Allah Ta'ala, Tuhan tidak akan letak amalan dia tadi di atas timbangan. Tak kira daripada awal lagi. Ini peringatan Allah Ta'ala kepada kita. Di ayat-ayat akhir dalam surah Al-Kahfi ni, yang mana kita tahu Nabi SAW sebut, Nabi suruh kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Tiap Jumaat kita baca sekali, tiap Jumaat kita baca sekali, sehingga Nabi kata sesiapa yang baca surah Al-Kahfi ni di antara Jumaat ke Jumaat, dia akan terlepas daripada fitnah. Itu kelebihan, dia terlepas daripada fitnah sekalipun Dajjal datang pada ketika itu. Paling besar sekali Dajjal buat fitnah ni. Sehingga kalau Dajjal datang pun, tuan-tuan, kita ada beriman pun akan ikut Dajjal. Ada beriman, tak beriman daripada awal lagi penyokong Dajjal lah. Maknanya hak ada beriman dah pun, kalau Dajjal datang, akan berikut dengan Dajjal. Jadi itu siapa yang baca surah Al-Kahfi, jadi amalan dia, Nabi kata dia akan terlepas daripada fitnah-fitnah tadi. Baik. Jadikan amalan kita, tuan-tuan. Mana ayat ni banyaklah dalam kisah ni, dalam surah yang panjang ni 110 ayat ni banyak cerita-ceritanya. Kisah apa ni pengajaran. Cuma di ayat akhir ni Allah Ta'ala suruh kita perbetulkan amalan. Ayat-ayat terakhir perbetulkan amalan kita. Carilah amalan yang betul, maknanya berguru lah. Kena berguru. Bila kita nak beramalan, kena berguru. Cari tok guru mana-mana yang kita yakin dengan apa ni, ilmu yang dia ada, berguru dengan mereka, supaya amalan kita tidak sesat ataupun amalan kita tidak menjadi sia-sia. Sehingga di hari akhirat Allah Ta'ala akan letak di atas neraca timbangan. Apa yang kita buat tu, sedikit amalan kita pun, kalau betul dengan Allah Ta'ala, betul dengan ikut apa yang Nabi ajar, insya-Allah kita akan ditimbang amalan kita, yang akan diperlihatkan dan akan ditimbang. Zalika jazaohum jahannam, zalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya seterusnya, zalika jazaohum, itulah balasan ke atas mereka, Jahannam. Balasan ke atas mereka, Allah Taala akan sediakan bagi mereka neraka Jahannam. Amalan banyak, Allah Taala sedia neraka Jahannam. Tak ada makna. Tak ada makna, tuan-tuan. Sebab itu maknanya jangan, kalau benda yang tagut, benda yang salah, jangan kita duk tegak, jangan duk bertahan kalau kata benda tu salah. Kalau salah, maknanya kita ubah. Bila salah, maknanya bila kita tahu punca-punca kesalahan dia, dan bagaimana sekalipun, walaupun menjadi amalan turun-temurun oleh masyarakat kita, keluarga kita ke, orang dalam negara kita ke, kalau kata benda tu salah, kena ubah. Jangan takut nak berubah. Ke arah kebaikan. Untuk mencari kebaikan, maknanya kena ubah. Kalau kata benda tu salah, kalau betul, teruskan, walaupun tidak ada siapa yang suka. Kalau betul. Tapi kalau salah, walaupun semua orang suka, kena ubah. Baik. Takut kita beramalan banyak, di depan sana Allah Ta'ala sediakan neraka Jahannam. Zalika jazaohum jahannam. Bahkan
itu adalah balasan kepada mereka neraka jahanam bima kafaru, dengan sebab kekufuran mereka. Wattaghazu ayati wa rusuli huzwa. Ya, selain daripada kufur, pasal apa lagi? Wattaghazu ayati, dan mereka mengambil ayat-ayatku, kata Allah. Wa rusuli, dan rasul-rasulku, huzwa, dalam keadaan buat main-main. Nah, ikut tengok rasul ayat ada, tengok rasul ada, pesanan rasul ada, tetapi buat main-mainnya, buat perolok-olokkan sahaja. Jadi tuan-tuan, maknanya Allah Ta'ala nak sediakan neraka ni bukan kepada semua orang, tetapi ada golongan tadi, ya, kerana sebab mereka kufur dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, kerana mempersendakan rasul, mengejek rasul dan sebagainya. Jadi dalam ayat ni banyaklah kisah-kisah mengenai dengan golongan-golongan yang Allah Ta'ala murka kepada mereka. Jadi sebagai pengajaran kepada kita bahawa yang pertamanya dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh kita perbetul amalan, cari jalan nak perbetulkan amalan-amalan kita, ya, bermula daripada akidah. Kita belajar tuan-tuan, nak mula daripada akidah, pegangan asas sebagai asas kita, perbetulkan akidah. Biar betul semua akidah kita, biar kita rasa Allah tu Tuhan kita sungguh. Biar rasa Nabi Muhammad itu Nabi kita sungguh, contoh teladan kita, ya, utusan Allah Ta'ala. Biar kita kenal bahawasanya kita ni seorang hamba, ya. Betul lah kehidupan kita nak. Kalau betul yang tu betul lah, ya. Biar letak betul-betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, perbetulkan yang tu. Itu akidah. Maknanya la ilaha illallah, tiada ilah, ya, la nafiyah lil jins, menafikan segala-galanya. La tu lah, kita nafikan semua, sebut apa pun tidak, sebut apa pun tidak. La ilaha bukan maksud Tuhan saja, ya, dari apa sekalipun tidak. Illallah, yang ada dalam akunya, yang ada pada aku hanya Allah. Apa betul yang tu? Nah, dari segi apa pun, ya, dari segi nak berpuasa, ya, dari segi nak minta tolong, dari segi nak sembah, ya, dari bagi rezeki, tu, ya, apa lagi yang dapat kepada kita ni, yang ada ni, makna dari segi penciptaan dan sebagainya, la semua, maknanya tidak semua, tidak ada semua. Illallah, yang adanya hanya Allah, ya. Biar bulat dalam hati kita Allah, ya. Amalan kita pun illallah, tak ada benda lain kecuali Allah, kita dengan Allah, ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keduanya, kita juga nak bersaksi bahawa tiada Tuhan, tiada yang keduanya, kita nak bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu usul Allah, ya. Rasulun, makna perkataan rasul tu ialah, rasul ni dia, rasul ni macam postman, sifat dia macam postman, kata rasul ni, ya. Maknanya kata postman ni, dia dapat, dia akan sebarkan, dia dapat, dia akan bagi, ya. Dia tak guna dia seorang, tu rasul. Sebab itu kita sebut Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad Nabiullah. Kalau Nabi itu pemberita je, ya, dia seratakan nabat, ya, bawa pemerintah. Tetapi kalau Rasul ni, dia mesti menyampaikan, ya, dia sampaikan segala apa yang datang daripada Allah. Maknanya yakin kita dia Rasulullah. Nah, Rasulullah, apa maksud Rasulullah itu? Dia adalah utusan Allah Ta'ala yang datang kepada kita untuk membawa apa-apa yang datang daripada Allah Ta'ala. Jadi yakin kita dengan yang tu, atau berbetulkan, baru boleh pergi beriman yang lain. Jadi kalau kata hak tu tak betul, tak boleh beriman dengan lain. Nak beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, dengan apa lagi, dengan hari kiamat, qada qadar apa semua, ya, kita tak boleh beriman kalau kata tak betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tak betul itu, ya, sebab yang nak cerita kepada kita yang seterusnya ialah Muhammadur Rasulullah tadi. Nak cerita tentang malaikat, Nabi. Nak cerita tentang kitab, Nabi. Nak cerita tentang kiamat dan sebagainya, Nabi. Baik tuan-tuan, itu yang mula kita ni, makna berbetul situ. Yang keduanya berbetul dari segi, ya, dari segi syariat. Amalan, ya, amalan-amalan kita makna berbetul lah, ya. Tengok, dia datang daripada Nabi, kemudian dilakukan, dipraktikkan pula oleh sahabat, kemudian pula disebarkan pula kepada tabi'in atau peringkat-peringkat
penurunan syariat. Ya, Nabi yang buat, kemudian Nabi tunjuk kepada sahabat. Nah, sahabat tengok bagaimana Nabi buat. Ya, maka itulah ya, kita kena sayang kepada Nabi, sayang kepada sahabat ni lebih daripada segala-galanya. Nah, rasa kecintaan kita kepada Nabi tu ya, dan juga kepada para sahabat. Tuan-tuan, kepada para sahabat, jangan kepada Nabi saja, sahabat tak. Sebab sahabatlah pula akan cerita ni ya. Memang tuan-tuan, sahabat tak tulis lagi, sahabat tak menulis hadis lagi. Yang menulis hadis ni tabi'in, generasi yang ketiga, yang keempat baru menuliskan hadis. Dapat daripada mana? Mereka dapat daripada sahabat. Nah, amalan diturunkan pada sahabat, sahabat pula tunggu sampailah sahabat ni sampai pula kepada tabi'in. Tabi'in tu tak tulis lagi. Nah, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal ni mereka tabi'in dah. Ya, mana yang ini tuan-tuan, maknanya kita kena kenal susu jalur mereka, sehinggalah kita dapat amalan tu, biar amalan kita tu betul-betul yang asli, datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak menjadi amalan kita yang sia-sia. Tidak bercampur bau, tidak bercampur dengan amalan-amalan bid'ah dan sebagainya. Baik itulah tuan-tuan, Allah Taala sebut kepada kita zalika jazaohum, maknanya jangan jadi kumpulan seperti mana Allah Taala murka ini ya. Mereka akan ditempatkan dalam neraka jahanam kerana mereka tadi berkufur dengan Allah Ta'ala dan juga mengambil ayat-ayat Allah dan juga Rasul Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Ta'ala itu sebagai huzwa, sebagai permain-main sahaja. Baik. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, Allah Ta'ala cerita pula yang kemudian ayat-ayat akhir tu pula, innal ladzina amanu wa amilus solihat, yang baik ni. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Dia gabung ni. Tak ada ni ayat alladzina amanu saja tak boleh. Beriman saja tetapi tidak beramal dengan amalan soleh. Tak boleh. Kena dua-dua. Alladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka adalah bagi mereka itu syurga firdaus. Allah Ta'ala tawarkan kepada orang beriman dan beramal soleh syurga yang paling tinggi, syurga firdaus. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Wa iza sa'alakal jannah is'alul firdaus. Atau kama qala, sekiranya kamu minta syurga, maka mintalah syurga firdaus, minta paling tinggi. Jadi Allah pun tawar kepada kita, bukan payah. Sebutlah, bukan payah nak buat tu, tak tahulah nak. Bukan susah pun. Allah Ta'ala kata alladzina amanu wa amilus solihat, sungguhnya orang beriman dan beramal soleh kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sesungguhnya kami akan sediakan bagi mereka syurga firdaus sebagai tempat duduk mereka. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Jaminan Allah Ta'ala lagi, mereka akan kekal di dalamnya. Masuk dalam syurga firdaus kekal, duduk dalam syurga firdaus, tak keluar-keluar dah, tak pergi dah kepada syurga lain, sebab hati yang paling tinggi. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, dan dia tidak akan rosak, tidak akan binasa, tidak akan ditelan zaman dan sebagainya. Maknanya bila masuk dalam syurga firdaus ni, tidak ada apa-apa dah, dia akan rasa cukup dengan puas hati. Masuk dalam syurga firdaus tu maknanya lebih daripada apa yang dia puas hati. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini ayat ni pula Tuhan nak sebut tentang kebesaran Allah, ketinggian dan keluasan ilmu Allah Ta'ala. Katakanlah, law kana al-bahr, sekiranya laut itu midadan dijadikan dakwat, sekiranya air laut itu dijadikan dakwat, li kalimati rabbi, untuk menulis kata-kata Tuhanku. Maknanya Tuhan suruh sebut kepada, Tuhan suruh kita Nabi kita ni sebut kepada sesiapa saja, ataupun suruh kita ni sebut kepada siapa saja, nak cerita kata Allah Ta'ala tu maha luah ilmu pengetahuannya, maha luah khazanah Allah Ta'ala tadi. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, sekiranya air laut itu untuk dijadikan dakwat untuk menulis kata-kata Tuhanku, la nafidal bahr,
Nascaya akan kering dahululah laut tadi. Nak menulis, ambil jadikan dawat tulis, ambil jadikan dawat tulis, kemudian air laut itu kering. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum daripada kamu selesai untuk menulis kata-kata Tuhanku. Tak ada nak habis. Tak ada nak ni. Habis tu pun belum lagi. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kami datang seumpama itu lagi air laut tadi. Buat mari sekali lagi, banyak tu lagi air laut, tak boleh juga. Tak habis lagi. Tuan-tuan nak cerita kata hak Allah Ta'ala tu lah. Ini kalimah Allah Ta'ala. Rezeki di sisi Allah Ta'ala pun begitu juga. Nah, ilmu Allah Ta'ala pun macam tu nak, banyaknya khazanah Allah Ta'ala. Kalau kata rezeki pun di sisi Allah Ta'ala pun banyak juga. Sehingga Nabi sebut lah dalam satu hadis, dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman melalui hadis kursi, sekiranya manusia yang terawal sehinggalah manusia yang terakhir berdiri pada satu tempat dan mohon satu benda yang sama. Nak cerita kata besar tu nak. Satu gelombang manusia ni daripada mula, manusia dan jin daripada mula sehingga terakhir duduk satu tempat minta benda yang sama. Allah Ta'ala kata, aku akan sempurnakan semua hajat-hajat mereka. Boleh bagi semua. Dan diumpamakan seperti macam mana hajat-hajat semua orang tadi, seumpama kamu mencelup jarum di dalam lautan. Macam tu je khazanah Allah Ta'ala ni. Jadi tuan-tuan, maknanya kalau ada ni, kalau kita diberikan sedikit rezeki, Allah Ta'ala beri sedikit kelebihan di dunia ini, hanya sedikit sahaja, cukup sedikit sahaja. Apa yang nak dibandingkan dengan yang ada di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata nak, maknanya nahnu awliya, kami ni adalah orang kami ni adalah kaya. Allah Ta'ala, innallaha ghaniyun, Allah Ta'ala tu maha kaya, boleh bagi semua kepada sesiapa yang dia kehendaki. Baik, apa habis ayat ni? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah bahawasanya sesungguhnya aku, ini Nabi Allah Ta'ala ajar kepada Nabi kita, Qul innama ana basyarun mislukum, katakanlah sesungguhnya aku seperti manusia seperti kamu juga. Jadi Nabi kita, Nabi ni manusia seperti kita juga. Yuha ilayya, yang bezanya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Tak ada Tuhan-Tuhan lain, hanya tu je. Marilah siapa saja jadi Nabi, marilah siapa saja berdakwah dan sebagainya, Tuhan itu je, satu je daripada mula sampai akhir. Dengan sifat kidamnya, dengan sifat apa? Sifat wujud kidam dan bakaknya, dengan sifat adanya Allah Ta'ala, dengan sifat sedia kalanya, dengan sifat kekalnya Allah Ta'ala, itu hak tu je. Faman kana yarju liqa'a rabbih, kata Allah, sesiapa yang berharap nak jumpa dengan Allah Ta'ala, kita lah tuan-tuan, harap sangat nak jumpa dengan Allah Ta'ala ni. Faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa yang harap nak jumpa dengan Allah Ta'ala, dua saja Allah Ta'ala pesan kepada kita, falyamal amalan salihah. Yang pertamanya, maka hendaklah kamu beramal dengan amalan yang betul. Beramallah dengan amalan yang betul, buat yang terbaik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang keduanya, jangan kamu syirik dengan hamba dalam ibadat kamu kepada Tuhan dengan sesuatu. Itu ya yang Allah pesan pada kita sebagai kesimpulannya dalam ayat ini. Allah Ta'ala pesan pada kita, kalau nak jumpa dengan Tuhan, memang kena jumpa. Memang kena jumpa. Nak jumpa dalam keadaan Allah Ta'ala redha ataupun nak jumpa dalam keadaan Allah Ta'ala murka. Dua tu ya. Nak jumpa dengan Allah Ta'ala redha, mana Allah Ta'ala kata falyamal amalan salihan, buatlah amalan yang terbaik. Perbetulkanlah amalan kita, betulkanlah amalan kita, maka dah betul dah, tingkatkan kualiti amalan kita, tingkatkan kuantiti amalan kita. Kualiti pun kena betul, kena tingkat, kuantiti pun kena tingkat. Dari segi bilangan pun kena tingkat. Wala yusyrik ma'ibadati rabbi abada. Yang keduanya, jangan syiriklah. Jangan ada unsur-unsur lain dalam kita ibadat. Maknanya unsur kemanusiaan, unsur kebendaan, macam-macamlah unsur-unsur lain. Bila kita beribadat, jangan ada. Maknanya bila beribadat, jangan ada rasa manusia.
Nah, ada perasaan dengan manusia. Manusia tengok tentang kehebatan, manusia kagum dengan kehebatan, itu jangan rasa yang tu ada. Ya, mana kalau ada yang tu masih lagi kita syirik dengan Allah Taala. Nah, walaupun sembahyang sunat, walaupun sembahyang banyak, tetapi dalam hati tu ada tu sifat riya, sifat ujub, sifat takabur, kita masih lagi syirik dengan Allah. Jangan ada syirik dengan Allah Ta'ala. Mana tuan-tuan, syirik ni bukan bererti kata pergi sembah berhala baru nak kata syirik. Duk sembahyang pun tuan-tuan boleh jadi syirik. Duk sembahyang, sembahyang sunat dan sebagainya, ada perasaan. Ada perasaan bila kita buat, kita rasa aku hebat, aku rasa lebih pada orang lain, ataupun aku dalam ramai-ramai aku yang terbaik. Tu tuan-tuan, habis. Habislah. Maknanya dia kira sebagai satu syirik, syirik khafi yang boleh menyebabkan lunturnya amalan kita, gugurnya nilai pahala kita bila kita ada sifat-sifat syirik di dalam amalan kita tadi. Jadi tuan, secara ringkas saya sebut tadi beberapa ayat yang kita boleh sebagai perkongsian pada pagi ini. Sebab ayat ni kita lalu baca, saya ambil saja yang terakhir ni dalam keadaan terjun begitu saja pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi sedikit pengajaran kepada kita dalam kita nak mencari redha Allah, dalam kita berjalan nak menuju Allah Subhanahu Taala, maka kena bersedia bersungguh-sungguh beribadatlah dengan ilmu yang kita ada. Kalau tidak ada ilmu, carilah ilmu itu supaya kita dapat beribadat dengan yang terbaik. Sekadar itu untuk pagi ini, minta maaflah dalam keadaan tergesa-gesa itu, dalam keadaan kita pun tak bersedia. Mudah-mudahan itu sebagai satu lontaran saya pada pagi ini untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan yang hadir. Allah Ta'ala alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa ta'ala wa ta'ata wa ibadatan salihah wa'dah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha